Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu 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 Allah Allahu Allahu أولياء الله الكرام آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Kita bersyukur dan memuji Allah kerana memberi kita peluang untuk berada di majlis kejayaan. Majlis ini adalah majlis kejayaan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Memberi kita ruang, peluang dan satu kesempatan untuk berada di majlis ini pun dah cukup. Allah membuktikan bahawa betapa benarnya Allah berfirman dalam surah Imran ayat 77. Allazina amanu ashudda hubban lillah. Orang-orang mukmin itu mencintai Allah sungguh cinta yang lebih tinggi. Dan siapa sifat mukmin itu adalah mereka tidak mensyirikkan Allah dalam apa juga keadaan. Allah dah memuji, Allah dah menyayangi, Allah dah mengiktiraf orang mukmin itu mencintai Allah. Allah yang mengiktiraf dalam Al-Quran. Jadi inilah satu kesempatan di mana setiap majlis itu adalah ke arah pembukaan, ke arah kejayaan, ke arah kemenangan. Dan tajuk pada hari ini kejayaan mutlak dalam zahir dan batin kepada orang yang solat khusyuk. Solatnya khusyuk, khashi'in, yang Allah sebut dalam Quran, khashi'in. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dunia ini kita dipilih menjadi ahli solat khusyuk. Kalau Nabi dah pilih kita di dunia ini dan diberi senarai kita kepada Allah, Allah dah pilih kita, mana kita pun akan bersama Nabi dalam salatul mi'rajul lil mu'minin. Di sana tak ada salatul zahir dah. Jadi amalan, di antara semua amalan yang tidak akan putus selama-lamanya adalah solat, iaitu salatun dha'imun, salatul mi'rajul lil mu'minin. Jadi betapa bahagianya orang yang diajari ilmu ini, diberi ilmu ini, dianugerahkan ilmu ini di dunia ini. Kalau tuan-tuan, puan-puan pergi keluar sana, jumpa dengan 10 ustaz, tanya 9 dari 10 ni, adakah kalian mengajar salatul khusyuk, salatul mi'rajul lil mu'minin, as-salatu daimun?
Pasti ustaz bukan daripada orang luar. Pasti kita tak akan bertemu orang yang mengajar ilmu ini hanya kerana satu perkara, mereka tidak ada penyaksian. Kerana mereka tak ada ilmu syahadah, tak ada penyaksian, maka solat mereka tak ada mi'raj. Tak ada peningkatan dari langit pertama, ketiga, lima, tujuh arasy ke sisi Allah. Sebab mereka tak ada ilmu la ilaha illallah, amalan la ilaha illallah, tak ada solatun daimun. Tak ada solat yang ala dawam, yang tidak putus-putus dari dalaman. Jadi betapa bahagia kita ni. Itu sebab orang yang paling ditakuti di dunia ni oleh iblis dan syaitan adalah ahli yang sentiasa bertungkus lumus, berusaha memperbaiki hubungan mereka kepada Allah. Kita dah bawa pengertian solat di majlis yang lepas. Solat itu artinya hubungan. Solat itu artinya ikatan. Solat itu artinya talian. Jadi kalau dalam solat kita tidak ada talian kepada Allah, dengan jasad tak boleh ada talian. Dengan jasad talian kepada solat, rukun-rukun solat. Dengan akal apa yang perlu kita wajib ingat, sebut, lafaz. Dengan kalbu boleh ada talian. Pasti wajib ada talian. Rohani wajib ada talian. Roh wajib ada talian. Dengan sir wajib ada talian. Kita baru bermula dengan talian nafas. Kita baru bermula dengan talian kalbu. Kalau kita memperkukuhkan dua-dua talian ini pun dah cukup sampai mati. Sampai mati. Di sisi Allah, itulah sebaik-baik usaha mukmin yang daif seperti kita. Ya, Allah amat gembira kerana kita berusaha yang tidak dilakukan oleh umat Islam yang lain. Mereka tidak ambil berat. Mereka nak talian, mereka nak hubung kait, mereka nak satu ikatan kepada Allah dalam solat. Mereka tak ada fikir ke arah tu. Mereka tak fikir bahawa solat ini adalah kunci kejayaan dunia dan akhirat. Segala-galanya. Jadi betapa kita bersyukur, berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyaksi solat kita dan lapor pada Allah. Inilah orang-orang yang aku pilih, ya Allah, untuk menjadi orang yang bersolat bersama aku di dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Nabi tak ada di kalangan kita, tapi Nabi ada di kalangan orang yang ada bersama Nabi. Nabi bersama mereka dengan secara rohani. Itu yang dimaksudkan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah Rasulullah ada di dalam diri kamu. Jadi kita orang yang betul-betul berbahagia, bertuah Allah beri ini. Jadi tolonglah, syaitan sangat benci orang yang ada solat khusyuk ni, ilmunya walaupun sedikit, benci. Iblis benci, Dajjal benci. Jadi kalau kita tidak berdoa sebelum setiap ibadat, dalam setiap ibadat, sesudah setiap ibadat, ya Allah, berilah aku kelazatan, berilah aku kemanisan, berilah aku kenikmatan di dalam ibadatku, ya Allah. Kalau kita tidak berdoa, maka nafs kita akan sentiasa bermunajat untuk membawa duniawi, ukhrawi, syurga ke dalam diri kita yang akan mencemarkan ibadat kita. Jadi kita wajib minta, mau tak mau itu. Sebenarnya bukan tiga. Nabi telah mengajar kami, Allah dan Rasulullah telah mengajar kami. Surah Al-Baqarah ayat 283. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepadaku dalam batinnya, aku sendiri akan mengajarnya. Allah sendiri. Tapi Allah sendiri tak akan mengajar kalau kita tak ada talian pada guru. Kerana ada taliannya guru, Allah sendiri di satu peringkat akan mengajar kita. Bila Allah mengajar kita, pasti Allah bersama Rasulullah. Jadi Rasulullah mengajar kita
Bukan 3 perkara kamu kena minta, 23 perkara kamu kena minta. Kita mana ada kesabaran. Apa dia? Ya Allah, beri aku kelazatan dalam ibadat, beri aku nikmat dalam ibadat, beri aku kemanisan dalam ibadat, beri aku kegembiraan dalam ibadat, beri aku rasa keseronokan dalam ibadat, beri aku keringanan dalam ibadat, beri aku tawadduh dalam ibadat, beri aku zillat di dalam ibadat, beri aku kefakiran dalam ibadat, beri aku penuh harapan di dalam ibadat, beri aku penuh kekusyukan dalam ibadat, beri aku penuh tawadduh di dalam ibadat. Ada 23 benda kita kena doa, tapi mulakan dengan 3 dulu. Ya Allah, beri aku kelazatan, beri aku kelazatan, beri aku kelazatan, nikmat dalam ibadat ni. Sebab inilah pintu kejayaan, inilah laluan kejayaan, inilah kunci kejayaan, inilah segala-gala kejayaan dunia dan akhirat. Wajib kita minta, mohon dengan fadilat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa munjina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, ya Allah, berilah kami kelazatan, kenikmatan dalam ibadat kepadamu ya Allah. Sentiasa ya Allah rahmati kami. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad alaihi salam. Allahu, ya Allah, ya Rabbal alamin. Kalau kita beristiqamah dengan doa ni 40 hari dalam 5 waktu, hari ke-41 kita akan nampak perubahan, kelazatan, kenikmatan, keseronokan di dalam ibadat kita. Baru kita tahu dengan Allah ni you kena minta. Kalau tidak, segala yang dalam batin kita akan meminta, mengejar-ngejar dunia duniawi sehingga kita tidak rasa seronok di dalam solat. Dalam kita punya ibadat. Doa tu wajib. Doa, duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal sangat wajib. Baru kita akan merasainya ya. Jadi taib. Jadi kita sedang mempelajari 10 fokus utama yang menjadi bahan utama untuk mencapai khusyuk dalam solat. Pertama adalah fokus di dalam nafas. Yang ini pun kita dah buat 28 majlis kalau saya tak salah, magnet nafas daripada Malaysia ke Indonesia, ke Brunei, ke Makkah, Madinah, Yaman, India, Thailand, pun belum habis lagi tentang fokus dalam nafas ni. Tapi kerana ini tentang ilmu salatul khusyuk, saya bukakan sedikit. Nafas kita telah diisi oleh Allah, para awliya Allah, malaikat telah isi di dalam nafas kita. Allahu Allah, 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 Allahu Allah,
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu 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 Allah, Allah. Allahu Allah. Ini adalah talian ikatan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu talian dengan Allah melalui nafas, pernafasan. Ini talian, laluan kita belum dapat. Kenapa laluan? Sebab di antara segala sesuatu dalam jasad kita yang boleh menyampaikan kita kepada Allah dalam sesaat adalah nafas. Tapi sebenarnya kalbu belum dipersiapkan, belum diperlengkapkan, belum diperindahkan, belum dibangunkan untuk membuat penerbangan yang 4 burung Nabi Allah Ibrahim maksudkan tu. Belum. Rohani pun belum. Sir yang paling cepat, sir kita sebut Allah, saat tu juga Allah ada. Allah Al-Abdi, Allah Abdi. Jadi itu lambat sedikit, tapi nafas yang paling cepat. Jadi nafas ini bukan saja talian, tapi laluan untuk memohon apa pun pada Allah. Macam mana tu ya? Ini tak pernah kita diajar, tak pernah kita belajar. Tak pernah. Kalian akan terkejut. Contohnya kita nak duit. Kita nak duit. Minta kat manusia dulu ke Allah dulu? Halo? Kita nak kerja. Minta dekat Allah dulu ke manusia dulu? Masih Allah. Minta masih Allah syirik. Minta pada Allah tauhid. Berusaha dengan masih Allah. Duit yang telah Allah tentukan. Okay. Jadi macam mana tu ya nak jadikan nafas ini, sebab kita nak fokus. Walaupun dalam solat datang duit, kita nak terus terbalikkan kepada Allah. Terus terbalikkan. Ini hikmah. Hikmah inilah para awliya Allah berjaya daripada orang-orang yang tidak ada ilmu ni. Macam mana?
nafas yang kita tarik, Allahu Allah dah ada, jangan takut. Nanti kalian praktis ni tahu, ya betul lah, dua jenis zikir berjalan. Okey. Satu, tarik nafas, Allahu. Bila lepas nafas kena sebut duit. Dua perkataan je, tak boleh tiga. Tak boleh 2,5, tak boleh 3, tak boleh 1,5, kena 2. Tak boleh Allah, duit. Hai, jadi duit nak minta ke siapa? Kalau bukan ke Allah. Allah, duit, Allah, kerja. Terus sampai pada Allah. Terus ketuk pintu. Ketuk. Jadi berapa kali kita boleh seronok. You all tak try lagi, tak tahu ya. Nanti try. Nanti try. Tapi biar dapat ilmu yang penuh. Allah, kerja. Apa yang you perlukan saat tu? Allah, kerja. Allah. Tarik nafas, Allah, embus nafas, kerja, perniagaan. Mana masa kita buat tu, wow, ini efektif semasa kita tidur. Sebelum kita tidur, makna waktu kita tidur, sepanjang kita tidur sampai kita bangun, itulah turun alih laluan tu. Laluan nafas tu, Allahu Allah tu di dalam nafas. Allahu kerja, Allah kerja, Allah saya nak kerja, Allah saya nak bisnes, Allah saya nak ini, Allah saya nak 1001 soalan minta pada Allah. Tapi adakah itu yang pertama wajib dimulakan? Tidak. Yang pertama dahulu, apa contohnya, kita pergi melawat seorang kenalan sahabat, kenalan orang kaya, dermawan, baik. Daripada pintu dia sambut kita dengan begitu sopan. Orang kaya, dermawan, sopan, dia sambut kita. Kita dah salam, kita tak terus cakap kau baiknya, ui kau hebat tak. Masuk dalam dengan sopan, duduk di tempat yang mulia. Kemudian patut dihidang air, tapi berbagai jenis air dihidang. Kemudian datang makanan, pelbagai jenis makanan. Dalam hati kita duduk sebut baiknya. Berapa ribu kali, berapa ratus kali kita sebut baiknya, sopannya, santunnya, mulianya, bagusnya, baiknya. Itu je kita duduk sebut. Sebab dia tuan rumah, kita tetamu. Kita di dunia ini, kita tetamu Allah. Allah yang bawa kita, Allah yang hidupkan kita, Allah yang matikan kita, Allah yang bawa kita pulang pergi ke syurga. Jadi apa yang wajib saya sebut? Pertama, kenal dulu kebaikan Allah. Jangan kata Allah maha baik, tak ada. You tak kenal Allah itu baik, kemudian kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan, you sudah iktiraf, dah kenal, dah lafaz, dah sebut, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dah diulang, diulang, baru you kata Allah maha baik. Okay, apa yang kebaikan Allah yang wajib kita? Allah, Engkau maha baik, Engkau bagi aku mata ya Allah, Engkau bagi aku penglihatan ya Allah. Allah baik. Iktiraf dulu kebaikan Allah. Allah bagi saya nikmat makan. Allah bagi, sebelum nikmat makan, Allah bagi saya makan, hidangan semua telah dihidang. Habis tu nikmat untuk makan. Allah baik. You kenal dulu kebaikan Allah. Sudah you kenal kebaikan Allah, demi satu persatu kebaikan Allah, barulah you akan kenal Allah Rabbku.
laluan Allah. Kalau aku sebut Allah Rabbku, apa Allah bagi saya? Tunggu. Kalau Allah ilahku, dalam setiap nafas ni Allah ilahku. Nafi isbat duduk jalan dalam. Nafi isbat, nafi untuk nafi masih wallah. Ini laluan. Apa yang you amalkan laluan ni nak sampai ke sisi Allah. Jadi setiap nikmat yang ada di dunia ni kita rasa kebaikan Allah. Allah baik. Allah baik. Kalau sahabat yang orang kaya ni, Allah tak bagi saya nyawa, tak bagi saya hayat, tak bagi saya mata, tak bagi saya telinga, saya takkan sampai, saya tak boleh dapat segala nikmat yang diberikan oleh makhluk ni. Tak ada. Jadi iktiraf dulu kebaikan Allah. Dia bermula daripada solat. Ini fokus dalam nafas ni. Saya baru buka satu laluan. Fokus kepada nafas. Kalau kita tak buat, patutnya bukan Allah baik dulu. Kita kenal dulu Allah. Allah Rabbku. Allah Rabbi. Satu perkataan je. Dua perkataan Allah, satu perkataan Rabbi, satu perkataan Allah Ilahi. Latih dulu tu dengan nafas, bukan dengan lafaz, dengan nafas. Cuba. Allah baik dulu. Dan ingat apa kebaikan yang you sedang alami sekarang. Nafas, hayat, ya, kesihatan, afiat. Kalau kuat sikit pun tak apa. Allah baik. You dah tak akan nampak kebaikan masih wallah. Nampak tak? Jadi mau tak mau masih wallah, syirik telah disingkirkan dengan laluan nafas yang bermunajat ni. Dalam ni ada munajat, dalam ni ada iman, dalam ni ada sangka baik, dalam ni ada tauhid, dalam ni ada takwa, dalam ni ada munajat, dalam ni ada doa kilat. Dipanggil doa kilat oleh aulia Allah. Doa kilat. Allah permudahkan. Allah akan bagi kegagalan jadi kejayaan. Allah akan bagi kegagalan jadi kemenangan. Ini baru fokus kepada nafas ya. Satu fokus supaya fokus kepada nafas itu, talian itu diisi dengan laluan. Laluan untuk memohon apa pun pada Allah. Tapi Allah tidak akan terima apapun permohonan tanpa mengenal siapa Allah. Pertama sekali Maha Baik. Mana ni asma di dalam seluruh 99 asma, 3000 asmaul husna, yang 1000 Allah ajar kepada malaikat, 1000 pada nabi dan rasul, 900 kepada aulia Allah, 99 dalam Quran. Mana 3000 nama-nama tu? Dalam ni mana ada Allah baik, Maha baik, Allah baik? Tak ada. Itulah kita tak kenal. Nama itulah Ilah, Maha baik, bukan baik, Maha baik, Maha baik. Tuan rumah tu boleh sediakan aku minum untuk tengah hari, mungkin malam. Allah tidak, sepanjang hidupku dia telah sediakan. Jadi Maha baik, Maha baik, Maha baik. Iktiraf dulu Allah. Iktiraf, kenal, iktiraf. Kenal, iktiraf, serah, menikmati, merasai. Allah tu baik. Dalam setiap nafas. Tidak ada sangka buruk dah kepada Allah. Sebab syaitan, penyakit yang paling besar, dia mahu kita sangka buruk kepada Allah. Lagi-lagi orang beriman. Dan kaki solat, 5 waktu solat Muslim ni, pada mereka lah segala sangka buruk syaitan bawa, iblis bawa.
Tak boleh, kena sangka baik. Ini adalah adab yang paling pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya laluan itu adalah Allahu Rabbi, Allahu Ilahi. Tapi tak akan jadi punya, sebab Ilahi Rabbi tidak akan dikenal kalau kebaikan Allah di setiap zarrah kita tidak kenal. Setiap zarrah kita tidak kenal, kita tak akan dapat. Kita tidak akan dapat apa yang kita ingini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, 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 Allah. Paling baik latih sebelum tidur. Waktu bangun pagi, you tengok segala fikiran negatif akan hilang, segala fikiran negatif akan tertutup, segala fikiran-fikiran syaitan iblisia yang menakutkan, melemahkan semangat akan hilang. Semangat baik, semangat baru, semangat positif datang. Situlah ada kejayaan. Dari situlah ada kejayaan. Dari situlah ada pembukaan. Dari situ adalah pembaharuan. Dari situ ada kejayaan, ada kemenangan. Jadi tarik nafas Allah, lepaskan nafas, baik Allah, baik Allah, baik. Kena relate apa baik dalam memberi aku pakaian, dalam memberi aku makanan, dalam memberi aku nikmat untuk merasai makan minum. Baik dalam segala sesuatu. Seperti mana kita tadi ingat, pergi ke rumah satu manusia yang kaya, tak kaya pun, dia layan kita dari awal sampai kalbu kita duduk ingat itu je, baiknya, bagusnya, baiknya, mulianya, dermawannya, besar hatinya. Macam-macam pujian kita lafazkan kepada. Patutnya puji-pujian itu, lafaz tu hanya pada Allah, tak boleh kepada makhluk, haram kepada makhluk. Sebab bila dah sebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji-pujian itu milik Allah, tidak boleh dimiliki oleh mana-mana makhluk. Makhluk tidak layak dipuji, tak boleh dipuji. Boleh dikatakan dengan lafaz mulut, tapi bukan dengan hati. Hati apa yang ada dalam kalbu itu semua untuk Allah. Jadi sekali lagi, Allah baik. Memberi aku nafas ni baik, mana boleh aku syukur sehabis-habis. Tapi nanti syaitan nafs datang bosankan, jadi tukar. Allah baik, bagi aku ingatan lagi. Allah baik, bagi aku nyawa. Allah baik, bagi aku duit. Allah baik, bagi aku kesihatan. Allah baik, bagi aku makan. Allah baik, Allah baik. Nafas, bukan lafaz. Tak boleh lafaz, ini nafas, ini laluan. Ini doa seperti kilat. Siapa bersangka baik kepada Allah, Allah bukakan 1001 pintu kebaikan untuk dia. Khairun min khair, khairun min khair, khairun fawqal khair, khairun fawqal khair, khairun alal khair, nurun ala nur. Ini fokus kepada pernafasan. Kalau kita amalkan ni sebelum solat, dalam solat, tak ada lain dah boleh masuk. Tak ada, sebab aku tak cukup mengiktiraf Allah sebagai Allah yang baik. Sebelum kata maha baik, jadi kumpul semuanya, biar sendiri keluar Allah maha baik. Baik tu baik, maha baik dia lah. Bila dah di lafaz tu disebut balik-balik dalam nafas, maha baik dia je. Tapi kerana nafas tu boleh menanggung hanya 2 perkataan sahaja. 2 perkataan di sisi Allah dalam nafas tu. Dalam background Allah jalan, Allah. Dia jalan, dia takkan berhenti punya. Dia akan menjadi daya tarikan
Macam kereta api depannya enjin. Dia jadi enjin, menarik apa yang ada dalam nafas ni. Itu Allah baik. Allah duit, Allah harta, Allah rumah, Allah mudahkan, Allah. Dua perkataan. Apa je kita nak minta dalam pernafasan. Ini patut dimantapkan. Kalau kita ada kelas zikrullah dalam pernafasan, ini yang patut kita mantapkan dahulu sebelum kita masuk kepada fokus. Fokus dah masuk kepada fokus. Ini latihan. Fokus tu latihan tu dah berjaya. Fokus ni sekarang. Sebab di dalam solat ada permohonan, permintaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Segala-galanya aku hanya minta padamu. Ya, segala-galanya. Minta air pun, minta apa pun, nak beli makan pun, semua darimu. Sebab tanpa nafas, dalam pernafasan aku tak boleh berdiri untuk di supermarket nak beli barang-barang. Semua keranamu. Jadi nafas itu menjadi saksi dan bukti di sisi Allah bahawa dia memohon hanya pada Allah. Apa yang kita lafazkan dalam surah Fatihah, iyyaka nasta'in, menjadi amalan. Menjadi amalan yang kukuh, amalan yang mantap, amalan yang tak boleh berpisah dari darah daging, daripada nafas. Saya nak tanya, mudah ke susah? Halo, mudah ke susah? Tengok Allah. Dan tengok macam mana kestabilan kalbu kita, minda kita. Betapa tenang Allah tenangkan kita pada saat itu. 1 saat, tak payah tunggu 10 saat. Allah baik. Kita sebut Allah baik. Allah bagi kebaikan je. Walaupun ada keburukan, kita nampak tak, tidak ada kebaikan. Kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Allahu Allah Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad alaihi salam. Allah. Kita masuk bab kedua, iaitu fokus ke dalam kalbu dengan haulallah, quwwatullah, qudratullah. Kenapa bila-bila masa benda tu tak hidup? Kerana saya dah cakap, kerana langkah pertama niat tu belum diperbetulkan. Kenapa perlu 1 jam? Sebab setiap niat yang kita lafazkan dalam banyak-banyak niat tu, ya Allah, saya berniat. Satu niat tu ada ikrar. Selepas ikrar ada muraqabah. Selepas muraqabah baru kepada niat kedua. Apa sedikit saya bukalah. Nanti tu kita cari masa yang lain. Allah, saya berniat, nawaitu, saya berniat ya Allah, mulai saat ini apa saja haul, daya yang saya melihat, zahir dan batin, bukannya milik masih wallah, di 18,000 alam. Allah telah cipta 18,000 alam yang dimuat turunkan di 4 alam utama, iaitu alam syahadah, alam jabarut, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam akbar, alam Allah. Okey. Jadi di dalam 4 alam utama ni ada 18,000 alam yang Allah telah sampaikan ilmu ni kepada nabi-nabi, rasul-rasul, pewaris anbiya. Okey. Jadi zahir dan batin, segala haul yang aku pandang, yang aku lihat, yang aku rasa, bukannya milik masih Allah, milikmu. Niat dulu. Itu zahir batin.
Kemudian niat kedua, niat ketiga, ada lebih kurang banyak niat, tingkatan-tingkatan niat. Start dulu satu. Bila niat tu dah ditanam awal-awal pagi sebelum aku buka mata, setiap haul daya yang aku nak pandang, aku nak lihat, aku perhati, aku nak lihat gerak, semuanya bila you dah tanam, niat itu masuk ke dalam mana? Akal sedikit je hidup, sekejap je hidup, terus mati. Habis masuk tandas, ada dengar bunyi lain, dengar bunyi horn, dengar bunyi orang bising sana, pam, habis, dunia habis. Dunia habis. Itu sebab kapas tu penting. Okey. Kalau di bahagian kalbu boleh tahan lama sikit. Jadi di mana kita isi niat ni? Itu sebab saya kata perlu ikrar. Ikrar sedalam-dalamnya, ikrar bersama saksi, ikrar bersama Maha Menyaksi, Maha Penyaksi, Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid. Ikrar bersama malaikatul mukarrabin, ikrar bersama rasul, saksi utama, ikrar bersama ahli penyaksi. Dia akan hidupkan. Okey, itu sangat penting. Niat itu sangat-sangat penting. Baik. Jadi apa level fokus kepada haul quwwah qudrah dia? Di mana level dia? Kalau kita memandang secara zahir, kiri kanan, depan belakang, atas bawah tu susah kita nak pandang. Kiri kanan, depan belakang, kiri kanan, depan belakang, dalam luar, mungkin 101 daya je kita dapat pandang. 101 daya, 101 haul kita nafikan. Sedikit, sangat sedikit secara zahir dengan mata penglihatan. Secara akal, wah, lebih mendalam. Daya bilion brain cellku bergerak. Lebih utama ni daripada gerak luar ni. Ini tak penting. Kalau ini brainku tak bergerak, masuk hospital mental. Ini lebih penting. Berapa bilion ni? Dalam ya, dalam. Kemudian kita masuk lebih dalam dari luar, zahir. Ada berapa daya di luaran seluruhnya? Ada berapa daya? Ada berapa frekuensi daya? 1,000, 2,000, 10,000? Ya, 1,001 juta, 1,001 juta daya. Allahu Akbar. Setiap makhluk ada 70 trilion sel. Setiap oksigen masuk keluar ada daya dia. Setiap bangunan ada molekul dia. Setiap sesuatu ada daya dia. Di luar sana, di luar. Ini baru di alam zahir, belum masuk ke planet lain. Kita sedar tak? Halo? Kita sedar tak? Sedar apa yang kita sedar? Yang dalaman tu, yang dalam tu, siapa yang sedar? Akal sedikit sedar. Siapa dalam diri kita yang lebih tahu dan lebih mengetahui yang telah Allah pamerkan kepada semua? Allah telah pamerkan semua daya kuasa Allah telah pamerkan, iaitu kalbu. 4,000 tahun Allah, itu saja Allah buat. Nak pamerkan kuasa Allah kepada kalbu ni 4,000 tahun sebelum Allah turunkan kalbu ke dalam jiwa manusia, sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir 4,000 tahun Allah, itu saja yang Allah dedahkan kepada dia. Sebab kita tidak ada ilmu, kita tidak tahu. Okey, lagi mendalam, lebih daripada planet ni, siapa lebih tahu? Roh. Lebih mendalam, dalam, yang roh pun tak sampai, sir kita tahu. Saya nak tanya, dalam keadaan kita sedar haul Allah di sini,
haulallah, haulallah, haulallah. Dia batuk tadi, haulallah. Dia bergerak tadi, haulallah. Dia bersin tadi, haulallah. Dia bangun tadi, haulallah. Dia duduk tadi, haulallah. Dalam ni semua ni, haulallah, haulallah, haulallah. Ini sedaran, luaran. Kita tahu, kita sedar. Allah sedar tak segala-galanya haulallah? Allah sedar tak? Cantik, pandai. 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 Itu ilmu Allah. Ilmu Allah ini apabila Allah tanam dalam diri kita, kita pun sedar tak? Tengok, ya Allah, barulah dia jadi wali Allah. Dia duduk sini, tapi 1001 juta daya dia nafi isbat, nafi isbat. Allahu Akbar. Mana lagi tingkatan dia kalau bukan dekat dengan Allah? Allahu Akbar. Mudahnya jadi wali Allah. Sedar, buka kesedaran. Itulah kerja Syekh sampai dia mati, itu je. Nak buka kesedaran di tahap akal, nak buka kesedaran di tahap kalbu, nak buka kesedaran di tahap rohani. Kenapa? Sebab dalam solat Allah nak you buka kesedaran, kesedaran, kesedaran. Macam mana you terbuka kesedaran dengan keadaan zahir? Allah nak you buka kesedaran, kesedaran luar daripada zahir, di batin dirimu dan manusia. Tak, di batinnya pokok-pokok, berjuta-juta pokok. Di batinnya seluruh ruang ni yang ada malaikat. Di dalam batinnya seluruh alam yang membawa oksigen. Yang di seluruh. Kenapa Allah mahu kita buka? Kenapa Allah mahu kita buka ke sana dengan ilmu, bukan dengan apa-apa, bukan dengan ilmu. Sebab Allah nak kita solat kita, Allah nak mi'rajkan. Allahu Akbar. Sekarang faham ya? Allah nak mi'rajkan kita. Allah nak naikkan kita setinggi-tinggi dan kembali terus. Habis tu, habis 2 rakaat pergi kerja. Solat 4 rakaat, dapat kerohanian yang tinggi. Tu pergi. Kesedaran, ingatan. Sebab kalau ingatan ini tidak masuk, ingatan dunia masuk. Ingatan dunia membinasakan, ingatan dunia mencelakakan, ingatan dunia menghancurkan. Lalai. Allah janji fawailum lil musallin, neraka wail untuk orang yang solat. Allazina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam solat, tak pernah nak fokus sebab dia dengan syaitan. Jadi tengok, satu poin saja, sedar. Jadi macam mana ya Syekh? Kalau saya duduk sini, saya sedar sini. Kalau engkau tak sedar, engkau binatang. Confirm binatang. Sebab binatang tak sedar. Siapa? Apa dia ada haul ke? Ini haul Allah ke? Ini haul keldai ke? Ini haul gajah ke? Ini haul buaya ke? Dia sedar itu je. Itu dia sedar kebinatangan. Kesedaran itu Allah tidak mahu dari kita. Allah jadikan kita insan supaya kesedaran kita naik dari satu dimensi ke satu dimensi yang tinggi. Ilmu. Mulakan dulu di sini. Allah. Dah, saya dah buat zahir dah. Tak cukup. Tolong, zahir ini tidak wujud kalau tak ada batin. Kalau tak ada 70 trilion sel, jasad engkau tak wujud sekarang. Semua kena kanser mati. 70 trilion dimakan oleh kanser, mati semua. Kalau dalaman you semua kena penyakit, kau tak boleh hidup. So, saya kena mula dari dalaman dulu. Sebelum solat, di antara sunat dengan fardu, fokus dalam 70 trilion daya. Allah akan sedarkan, Allah akan rasakan, Allah akan memberi nikmat yang 70 trilion sel ni semuanya beratas daya Allah. Kita tak ada, itu confirm. Saya boleh ambil pen ni, okeylah, you boleh kata ini daya you. Sebab you makan, ada vitamin, ada gizi, ada mineral, kau boleh ambil ni. Ia daya. Tapi dalam, kau boleh kontrol satu sel dalam 70 trilion sel. Kau boleh kontrol 1 milimeter perjalanan darah. Confirm. Haulallah, haulah. Jadi sana lebih mudah, sana lebih isbatnya cepat daripada luar. Jadi start dalam. Start dalam. Kalau nak hidupkan haul kuwah kudrah dalaman,
Nak hidupkan luaran, start dalaman dengan niat. Satu niat dah ada. Dalam berpuluh-puluh niat, satu niat start dulu. Satu niat. Satu niat. Satu niat. Allah, inilah aku hidup ni untuk ini je. Nak aku berniat untuk hanya memandang haulmu, menafikan segala haul masih Allah. Luar dan dalam, dalam dan luar. Fokus kepada dalam. Tolong ya, sangat mudah. Hidup ni sangat mudah. Zikrullah sangat mudah. Nak jadi kekasih Allah sangat-sangat mudah. Nak jadi wali Allah sangat-sangat mudah. Nak jadi hamba Allah sangat-sangat mudah. Tidak ada yang susah di sisi Allah. Tapi yang menyusahkan kita adalah musuh-musuh Allah. Jadi Allah bagi kita pedang. Pedangnya la ilaha illallah. Nafi ismah, jihad, syahadah, jihad, zikir, jihad. Sampai kamu percaya. Nabi diperintahkan jihad dua, zahir dan batin. Kita zahir, batin sahaja, tak payah jihad secara zahir. Inilah kunci pembukaan kalbu, pembukaan mata hati. Kesedarannya. Kalau engkau hanya sedar apa di luar ni, saya macam binatang, haiwan, lebih teruk dari haiwan. Kalau saya sedar haul ini haul Allah, baru dia jadi insan di sisi Allah. Kerana itu hak, ilmu ini hak, ilmu ini sahih, ilmu ini ilmu hakikat, ilmu ma'rifatullah. Itu saja. Kalau dalaman kita ni dah buka, semua orang punya dalaman Allah buka. Sampai hatinya pun Allah buka pada kita. Tapi kita tak nak baca apa dalam fikiran di hati. Kita tak nak. Kita nak baca tentang haulallah sahaja. Kita tawadduh. Kita nak baca haulallah. Tengok betapa mudah. Betapa besar ganjaran. Itu zikirlah tu. Itu zikir. Aku duduk ingat 70 triliun sel dalam badan tuan-tuan dan puan-puan adalah haulallah. Itulah 70 triliun zikir. Allahu Akbar. Yang Allah kata, a'addallahu ma'firatan kazira azima, agung. Mereka tak boleh kira, mizan pun tak boleh kira berapa banyak ahli zikir ni punya ganjaran. Allah. Tapi zikir macam mana? Jadi macam mana aku nak sedar tiap-tiap kali nak tengok 70 triliun sel haulallah? Itu bukan kerja kita. Itu kerja dalaman. Sebab dalam masa kita melihat yang zahir, sedar yang zahir, ada minda separuh sedar minda separuh sedar yang lain. Sedang kita ada di sini melihat yang zahir, minda separuh sedar kita boleh sedar orang tu bukan ada 70 triliun sel, 70 triliun sel yang patut dia ada 10 triliun sel, besok nak mati dah tahu. 10 triliun sel sekejap je akan dimakan. 10 triliun sel habis. Yang orang ni ada 70 triliun sel. Berzikir pula tu, sebab dia pun berzikir, dia merasa. Tolonglah faham. Itu bukan kerja kita, itu kerja dalam. Macam mana dalaman ini boleh faham, boleh sedar 70 triliun sel haulallah. Belum lagi kuwatullah, kudratullah. Macam mana boleh faham? Sebab dia dah latih, dia dah serahkan 70 triliun sel dia di dalam jasad dia ni. Dia dah taslimah, dia dah tawakkaltu ala Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Dia dah serahkan dia. Mereka tengah berzikir, mereka tengah sedar, dia sedar yang semua. Allahu Akbar. Senang. Minda sedar berinteraksi dengan minda sedar. Yang sedar, minda tidak sedar berinteraksi dengan minda tidak sedar. Minda tidak sedar tu waktu tidur, dia berinteraksi juga. Minda separuh sedar berinteraksi 24 jam.
Sama ada you tidur, tak tidur, dia sedang berinteraksi. Dia tahu berapa sel sekarang, 65 trilion sel saja. 5 trilion ada masalah sikit. Darah tak cukup jalan. Darah ada masalah. Dia tahu. Darah tak cukup jalan, apa kena mengena dengan saya? Saya tak mau tahu. Saya mau tahu dia berzikir atau tidak. Saya kena pasang sistem dalam subconscious mind, minda separuh sedar saya. Segala urusan jasad ini dilakukan oleh minda separuh sedar. Saya nak dia berzikir, bersyahadah, berzikir, bersyahadah pada Allah. Apa perlu saya buat? Ilmu, muraqabah, syahadah, ilmu, muraqabah, bersyahadah. Jadi hari ini kita dapat pembukaan besar bahawa mulakan dari dalam. Mulakan dari dalam. Supaya yang luar semua tu senang. Kalau tidak, you tak akan dapat rasa nikmatnya. Ada berapa orang dalam bilik ni dah tahu? 25 orang tutup mata. 25 orang punya haul. Ini niatnya. Saya berniat 25 orang punya daya ni. Sekejap lagi dia nak solat, qiyam, rukuk, sujud, makan, minum. Haram saya ingat itu daya-daya mereka. Semuanya Allah punya. La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Haulallah, quwatullah, qudratullah. Bismillah, tawakkal. Dah, saya serahkan padamu ya Allah untuk kekalkan. Lepas tu buka mata tengok. Berapa lama dia berjalan, berapa kuat you tanam dalam ni. Itu je solusi dia, tak ada lain. Kalau dia mau hidup semasa you buka mata, berapa jauh, berapa dalam, berapa ikhlas, berapa yakin, berapa you beriman, you akan dapat impak yang lebih kuat dalam luaran. Dia bukan sains punya Isaac Newton punya terminologi. Every action has opposite and equal reaction. Setiap action ada opposite. Lontar bola tu kembali. Every action has opposite and equal. Kalau kuat-kuat, kalau pelan-pelan. Tak ada. Dengan Allah tak ada. You buat berlipat kali ganda kembali kepada kita. Jadi kita dah boleh solat sekarang ni. You dah mula faham lah solatul daimun tu apa. Kita dah boleh solat sekarang. Segala gerak-geri nanti saya akan lihat. Haulallah. Dah itulah zikir, itulah syahadah. Orang melihat, kita menyaksi dengan kalbu, dengan ilmu. Penyaksian mesti dengan ilmu. Ilmu itu ilmu nafi isbat. Tidak ada penyaksian melalui ilmu nafi isbat tidak dianggap oleh Allah syahadah. Selama-lamanya Allah tidak anggap dia sebagai syahadah. Allah menganggap sesuatu itu bersyahadah kalau ada pengisian nafi isbat. Tutup mata. Ni ada 25 orang dari sekarang sampai mati. Bukan sekarang, sampai mati. Bila-bila engkau, wahai otak, subconscious mind kau jumpa manusia ni, orang ini, hamba-hamba Allah ni, tolong ya. Semua haulallah, quwatullah, qudratullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah ditanam niat. Dia yang wajib memperingatkan kita sampai mati selama-lamanya. Allahu akbar. Berat tak tidak mizan? Halo, berat tak? Tengok. Tanam sedalam-dalam. Berapa kali saya kena buat? Berapa kali Allah kerdipkan mata tu? Kalau Allah kerdipkan mata you 100 kali sehari, 1000 kali sehari, 2000 kali sehari, buatlah. Itu je. Niatnya. Sebab dia perlukan drive, dia perlukan drive, dia perlukan satu drive, dia perlukan satu force. Force itu adalah thoughts. Thoughts make reality. Thoughts converts into action. Thoughts and action converts to reality. Reality is your reality within you. Itu yang kita nak praktis. Jadi kita masih lagi di dalam cara menghidupkan haul, kuah, kudrah. Nanti di masa akan datang kita buka lagi dalam
sampai you duduk solat sini, apa yang berlaku sampai ke arasy, semuanya Allah tulis atas kita. Maka tidak ada seorang seperti itu salam, melainkan malaikat merebut dia punya solat, merebut nak hantar kepada Allah, sebab penuh dengan syahadah, penuh dengan zikir, penuh dengan tauhid, penuh dengan haulallah. La haula wala quwata illa billah adalah kanzu min kunuzil arash, sabda Nabi. La haula wala quwata illa billah adalah khazanah daripada khazanah arash, kunzul arash, khazanah. Ya Allah, apa yang saya boleh dapat daripada khazanah Allah? Apa yang kau inginkan, impikan dari Allah. Allahu Allah. Tolong ya, nabi-nabi dan rasul-rasul wali Allah mengajar benda yang praktikal. Bukan nak belajar 1000 ayat, kena jadi alim seperti keldai yang mendukung kitab. Bukan itu yang Allah mahu. 1 ayat tapi diamal sampai mati, menjadi darah daging dia. Lebih Allah muliakan dia daripada alim ulama yang banyak ilmu, satu pun dia tak tahu nak amal. Ini ilmu darah daging, ini ilmu zikir, ini ilmu syahadah, ini ilmu kemuliaan, ini ilmu yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Allahu Allah Allahumma salli. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi tawakkaltu nafsi, ibadi, qiyami, ruku'i, sujudi ilaika ya Allah. Ala Allah ta'ala abadan abada. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadiah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suratul Ikhlas, Zalazal Barrah.